Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pelajar, para penonton, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Ini adalah majlis yang terakhir bagi perbincangan kita tentang kitab Syarh Sunnah karangan Syekh Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan apa walaupun kita tidak menghabiskan kitabnya, walaupun ini adalah kelas yang terakhir, tapi ia bukanlah apa kita kata penghujung kitab, tapi kita hanya sampai kepada perenggan 11, ya, memandangkan Yayasan Taklim tidak lagi meneruskan pre-recorded kelas ini, dan kita berpada dengan kelas baru kita, Islam dan isu-isu semasa, yang kita akan bahaskan juga topik-topik yang telah kita bangkitkan, ya. Dan bersambungan daripada tajuk yang kita bincang semalam, ya. Tajuk yang kita bincang semalam ialah berkenaan dengan zaman, masa. Jadi kita dah faham tentang apakah konsep eh, yang betul, yang tepat bagi kita nak memahami hubungan Tuhan dengan masa, ya. Hubungan Tuhan dengan masa. Ini adalah isu yang sering diperdebatkan dan dibangkitkan, ya. Jadi kita dah jelaskan, ya, bahawa masa itu adalah sesuatu yang tidak mesti akan menjadi konstruksi akal terhadap kejadian apa sahaja yang berlaku, yang wujud mesti mempunyai masa pergerakan, ya. Hakikatnya masa tidak lain tidak bukan adalah pergerakan. Jadi kalau kita kata pergerakan itu ada, maka adalah masa. Dan memanglah kalau, dan ini akan bawa kepada masalah pergerakan. Dan bukan semua ahli falsafah dan ahli kalam setuju di sana ada pergerakan, ya. Dan itu perbincangan lebih 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 mendalam yang saya rasa kita tidak akan pergi sejauh itulah, ya. Kita tidak akan pergi sejauh itu kerana memang kita tidak lagi ada kesempatan masa untuk menerobos ke dalam detail masalah. Dan isu yang kedua sering berkait dengan masalah sifat istiwa ini, tidak lain tidak bukan adalah masalah tempat, space, ya. Yang kita maksudkan dengan tempat adalah apa yang diistilahkan dalam falsafah dalam bahasa Inggeris sebagai space ataupun al-makan, ya. Bukannya place, ya, tapi space. Jadi walaupun ahli kalam kan bila kita sebut makan, tempat, bukan ahli kalam lah. Pengikut ahli kalam bawahan, muqallidun, orang yang taklid, biasanya mereka tak faham, ya, tempat ini. Jadi sebelum kita nak berdebat, nak berhujah, kita tengok dulu orang yang bawa syubhat tempat ni, dia faham tak apa yang dia cakap. Kalau dia tak faham, tanya dia, what do you mean by tempat? Kalau dia kata, I mean by it as space, what has been and discussed in philosophical debate as space-time dimension, ya. And then we can continue to argue. Tapi kalau dia pun tak faham tempat tu ialah rumah, tempat tu ialah bilik tidur dia, tempat tu ialah katil dia, kursi dia duduk, ini orang ni dia tak faham apa benda.
Ya, dia tak faham apa benda. Dan itu adalah taktik ahli kalam memperdayakan manusia. Mereka menggunakan perkataan-perkataan yang syubhah, yang mujmal, yang sama. Tuhan tidak bertempat. Orang awam dengar Tuhan, dia faham kalimah tempat yang dia terbayang rumah dia, katil dia tidur, kursi yang dia duduk, bilik tidur dia, ruang tamu rumah dia. Ya, itu yang dia terbayang bila perkataan tempat itu singgah di minda dia. Dan itu fitrah. Jadi bila orang tersebut dekat dia, Tuhan tak bertempat. Okeylah, dia faham. Yalah, takkan Tuhan dalam bilik tidur aku. Takkan Tuhan duduk atas katil aku. Takkan Tuhan atas kursi aku. Yes. Itu semua adalah mustahil. Mana mungkin Tuhan ada dalam alam. Jadi, bila dia menafikan tempat dengan makna itu, ya, itu adalah betul. Itu adalah betul. Tetapi mereka ini mendatangkan mutasyabihil kalam. Perkataan yang samar-samar untuk memperdaya dan melakukan talbis. Lepas tu Syekhul Islam buat nama kitab dia Bayan Talbisul Jahmiyah. Talbis, belitan. Dia cakap berbelit-belit. Ya, sebab itu kaedah yang Ibn Taymiyah sebut. Ya, kita boleh baca sedikit. Kata Ibn Taymiyah, kana alladhi alaihi a'immatul Islam annahum la yutliquna al-alfaz al-mubtada'ata al-mutanaza'u fiha la nafyan wala isbata illa ba'da al-istifsar wat-tafsil. فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة kan kita lebih apa bertafaul dengan uh, فيثبت ما فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة من المعاني وينفي فيثبت ما أثبت الكتاب والسنة من المعاني وينفي ما نفاه الكتاب والسنة من المعاني. Yang dipegang oleh para imam-imam Islam bahawa mereka do not use innovated and disputed terms. La yutliquna. Mereka tidak menggunakan secara mutlak tanpa diperjelaskan. Lafaz-lafaz yang diada-adakan, yang direka-reka ini, yang diperdebatkan, yang masih lagi diperbincangkan. La nafian wala isbatan. Tidak secara menafikan, tidak juga secara menetapkan. Dan ini adalah agak agak menarik bila kita bincang tentang non-classical logic, mantik yang bukan klasiki, mantik yang non-klasik, non-classical logic, mantik. Ya, ciri-ciri non-classical logic ialah tentang uh, apa nama? Dia adalah mantik muta'addidul qiyam, mantik yang bersifat uh, mempunyai pelbagai nilai. Dia bukan hanya truth and false sahaja. Bukan logik yang berpaksikan kepada sama ada betul atau salah sahaja. Dia ada pertengahan, perkara yang mesti ada darajat. Dan selalu disebut bahawa ahli kalam di antaranya yang telah memulakan isu ini bila mereka mengisbatkan ahwal dan umur i'tibariyah yang tidak wujud dan tidak wujud. Tetapi kalau kita tengok di sini, ulama salaf sendiri sudah ada kaedah ini. Bukan semua benda yang diperdebatkan boleh diberikan jawapan yang A atau B, betul atau salah. Macam itu sahaja. Ada benda yang tidak boleh diberikan jawapan ya atau tidak sahaja. Dia mesti diperincikan. Ya? Diperincikan. Sebab bukan semua benda kita boleh jawab ya dan tidak. Kadang-kadang dalam apa kita tengok peguam-peguam yang licik yang
yang memperdayakan manusia. Dia tanya soalan dalam mahkamah, dia kata jawab ya atau tidak. Padahal benda tu bukan boleh jawab ya atau tidak. Kan? Dia duk guna lagi mantik kuno Aristotle. Setiap benda mesti ya atau tidak sahaja. Bukan semua benda ya atau tidak. Ada benda yang perlu diperincikan, perlu diperbahaskan. Ya? Ada setengah orang datang kepada ustaz-ustaz, dia bawa syubhat, dia suruh ustaz jawab. Dia nak jawab dalam bentuk point, dalam bentuk ringkas, dia kata. Sebaris dua baris lah ustaz tolong jawab. Amboi. Maknanya orang ini dia sendiri minda dia masih terperangkap dalam perangkap penjara pemikiran logik Aristotle. Logik kuno. Dalam otak dia hanya ada ya atau tidak, betul atau salah. Jangan kita ada kita punya mantiqah yang memerlukan kawasan pemikiran yang memerlukan exploration, memerlukan explanation, memerlukan apa nama in-depth punya apa nama explanation, bukan sahaja penjelasan yang bersifat surface, ya. Jadi kita tengok di sini ulama-ulama salaf kata Ibn Taimiyah sendiri telah menegaskan bahawa bukan semua yang diperdebatkan oleh theologians dan philosophers boleh kita berikan kata putus ini betul ini salah. Tidak. Dia mesti diperincikan. Kadang-kadang ada di antara pihak itu, setiap pihak ada betulnya dan setiap pihak ada salahnya. Ya? Dan mungkin ada nilai yang lain yang betul. Illa ba'dal istifsar wa tafsil. Melainkan setelah dipersoalkan, ditanyakan, diminta penjelasan. Istafsara, yastafsir. Minta disingkatkan, mohon. Supaya kawan yang bercakap ni singkatkan kepada kita apa maksud dia. What do you really mean by this word that you uttered? Apa maksud yang sebenarnya? Wa tafsil, dan diperincikan. Diperincikan. Gini-gini. Kalau gini-gini. Maka diisbatkan apa yang Quran dan Sunnah isbatkan daripada makna dan dinafikan apa yang Quran Sunnah nafikan daripada makna. Dan di sini penting. Yang kita nak isbat dan nafi itu ialah maknanya. Perkataan istilah, ulama sebut la musyahata fil istilah. Tidak ada percanggahan yang mendalam tentang istilah. Kita tidak berdebat dengan orang tentang penggunaan kalimah, words. Ibn Taimiyah kata dalam Darut Ta'arud, dia tidak pernah berdebat dengan orang tentang kalimah, perkataan, words. Yang diperdebatkan ialah makna, the meaning as a whole, a statement, a premise. Dan kita tahu bahawa mantik Syekhul Islam Ibn Taimiyah tasawur mujarrad, bukan ilmu. Bahkan Ibn Taimiyah tidak mengiktiraf tasawur mujarrad sebagai ilmu. Ilmu itu ialah tasawur yang disertai dengan nafi dan isbat, tasdiq. Ya. Disertai dengan pengetahuan tentang khasais satu benda yang diketahui. Ya. Sebab itu kulliyat bukan ilmu yang hakiki. Ma'rifatul kulliyat bukan ilmu yang hakiki. Dia hanya satu side daripada ilmu. Ilmu ialah mengenali kulliyat dan juz'iyat. Dan itu makruf. Orang yang pandai kira matematik dan sebagainya, tapi dia boleh buat soalan matematik 100 soalan, jawab semua betul. Lepas tu kita suruh dia pergi kedai, beli barang, dia tak erti kira baki balance duit dia. Dia tak boleh apply teori yang dia buat. That's not knowledge. That's not knowledge. Kan? It's not the full package of knowledge. The real knowledge, the authentic knowledge adalah theory and application.
Satu orang dia tahu tentang resepi. Orang tanya dia, apa resepi masak nasi biryani dengan ayam madu. Dia pun habaq. Ni resepi dia A, B, C, D. Cara buatnya gini, gini, gini. Kita suruh dia masak. Tak jadi. Tak erti. Kata itu ilmu. Faham. Kan? Kalau gitu, ramailah orang jadi doktor. Berapa ramai kita pun tahu tentang penyakit, tentang ubat. Tapi kita tak boleh nak apply. Kita tak boleh nak praktik pengetahuan kita tentang perubatan. Kita bukan doktor. Yang menjadikan doktor itu doktor ialah praktiknya itu. Pakar bedah, jadikan dia ahli bedah ialah kerana praktiknya. Lepas tu dia ada lesen. Kalau dah lama tak bedah apa. Peguam lawyer ada lesen. Bila dia tak praktik, kita tak anggap dia memahami. Benda-benda ilmu yang bersifat praktikal perlu kepada praktik. Sebab tu agama itu sendiri bersifat teori dan praktikal, bukan teori sahaja. Qaulun wa amal. Jadi prinsip kita dalam masalah ini, the aim of theoretical discourse is to elucidate the meanings of the revealed text in attentive dialogue with the terminology of opposing views. Itu dia kata itu. Betul yang kata tengok di sini. فلم يكن واحد من هذين مشروعا على الإطلاق ولا هو أيضا منهيا عنه على الإطلاق بل إذا أثبت الرجل معنى حقا ونفى معنى باطلا واحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنها من لغة المخاطب ونحو ذلك لم يكن ذلك منهيا عنه لأن ذلك يكون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى ليفهم أهل تلك اللغة معاني كلامه وأسمائه وهذا جائز بل مستحب أحيانا بل واجب أحيانا وإن لم يكن ذلك مشروعا على الإطلاق كمخاطبة أهل هذه الاصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته ووصول الدين باصطلاحهم الخاص إذا كانت المعاني التي تبين لهم هي معاني القرآن والسنة تشبه قراءة القرآن بغير العربية وتجوز لإفهام المخاطب بلا نزاع بين العلماء. Demikian kata menggunakan istilah-istilah filosofi falsafah bukanlah dilarang sepenuhnya, bukan disuruh sepenuhnya. Tengok keadaan. Kalau perlu bercakap dengan ahli istilah, mereka tak faham dan kita nak sampai ke itu makna yang betul. Kita menggunakan istilah term. Macam kita bincang semalam lah, bila kita sebut term materialism. Kita nak menyampaikan, ini adalah kataan, words. Tetapi kalau kita nak kata, salah, tak, betul. Yalah, kita kena lihat apa makna yang guna dengan makna materialism. Kalau orang kata, falsafah Ibn Taymiyah bersifat materialism. Bukan maknanya Ibn Taymiyah ni orang yang membenarkan segala maksiat dan kehidupan duniawi, sekularisme dan sebagainya. Tak, bukan. Yang kita maksudkan dengan materialism ni adalah dalam masalah ontologi, masalah wujud. Bahawa di sisi Ibn Taymiyah, wujud, apa saja yang wujud, mestilah yumkin ihsasuhu. Boleh dicapai, ada kemungkinan untuk dicapai oleh panca indera. Sama ada di dunia atau di akhirat. Kan? Itu benda-benda yang kita kenapa. Jadi, ini semua terpakai dalam istilah-istilah yang kita kata menjadi uh, menjadi rebutan ataupun apa nama, menjadi percanggahan pendapat dalam kalangan apa nama, kalangan ahli kalam. Baik. Dan sebab itu kita tengok kemudiannya Ibn Taymiyah menyebutkan al-makan al-mashhur al-ma'ruf wal-a'yan al-mashhurah wa ma yaqumu biha سواء قيل إن المكان هو نفس الأجسام التي يكون شيء عليها فيها أو قيل إن المكان هو سطح الباطن من الجسم الحاوي الملاصق لسطح الظاهر من الجسم المحوي. Yang difahami pada makna tempat, makan, ialah benda yang
sesuatu berada di atasnya atau di dalamnya. Ya. Itu adalah tempat. Itu normal. Itu perkataan yang normal. Yang difahami oleh orang. Ya. Jadi kalau kita nak kata adakah Tuhan boleh bertempat atau tak boleh bertempat, itu bergantung kepada jenis tempat itu. Semata-mata bertempat itu tidak ada isu kan. Yang dibincangkan adalah apa maksud dengan kaedah bertempat itu. Adakah maknanya Tuhan itu terkurung dalam satu kawasan makhluk mengelilingi dia? Itu tetap betul lah. Itu akidah Jahmiyah. Tuhan dalam alam. Akidah wahdatul wujud. Ya. Bahawa Tuhan itu apa? Terhad kepada alam. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ala Allah an qawlihim 'uluwan kabira. Tentulah ulama salaf bila dia kata Allah di atas arash, tujuannya adalah untuk menafikan hulul dan ittihad. Dan mereka yang kata tak bertempat pula, kita faham maksud mereka. Kalau maksud mereka itu adalah, yalah, Tuhan bukan dalam alam macam Jahmiyah, Tuhan di luar daripada alam, Tuhan di atas arasnya, ya, itu betul lah. Itu betul juga. Memang ada ahli falsafah yang anggap luar daripada alam tidak dinamakan tempat. Di atas aras tidak dinamakan tempat. La yusamma makanan. So, tidak menafikan Tuhan di atas aras. Ya. Yang kita nak ialah kawan tu isbat Tuhan di atas aras. Tempat, tak tempat, ini semua tak penting. Yang Tuhan nak nilai dari segi amal soleh ialah kita i'tiqad tak dia di atas aras. Itu yang dapat pahala atau dosa. Bukan i'tiqad nafi atau isbat tempat. Ya. Tetapi dengan tempat ini, Ibn Taymiyah kata, لكن مع هذه الأمكنة المخلوقة الموجودة يقدر الذهن لها أحيازا حاوية لها ويقدر مع عدم هذه الأمكنة. Di sana ada pula istilah yang kedua namanya hayyiz. Al-hayyiz. Al-hayyiz ialah taqdirul makan, anggaran tempat. Disebabkan setiap benda yang wujud mempunyai tempat kebiasaannya, maka akal tidak lagi dapat mencerna bila kita sebut sesuatu, melainkan dia terbayang bagi sesuatu itu tempat. So, apa yang terbayang pada akal ialah namanya hayyiz. Kalau kita kenal satu orang, kita pernah tengok dia di satu tempat. Kita pernah tengok menteri di mana-mana ketika dia bagi ucapan di satu pentas. Itulah the first and last kita pernah tengok dia. Kemudian bila disebut balik nama menteri itu kepada kita, kita kenal dia. Otak automatically akan terbayang. Image menteri itu akan keluar balik dalam memori kita dengan masa dan tempat. Dia tak keluar orang tu saja. Kita akan terbayang pada event itu, suasana keadaan di tempat itu. Walaupun orang tu sekarang dah tak ada di situ. So, akal dalam dia rekod sesuatu, dia tidak rekod benda mujarrad juga. Dia sentiasa rekod sesuatu itu dengan masa dan tempatnya. You see? Dengan masa dan tempatnya. Ah, itu ya. Bahkan ada kadang ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, bila kita ulang balik ayat Quran itu, kita ingat di mana kita mula hafal ayat ini. Waktu bila siang ke malam. Ya. Kan begitu kuat hubung kait memori minda manusia ini dalam dia merekodkan maklumat, dia rekodkan semuanya yang berkaitan dengan tempat dan masa benda tersebut. Dia tak boleh pisah. Dia mungkin tidak boleh rekod detail yang lain, tetapi dia boleh rekod tempat, masa, itu.
Sehingga kalau kita tak ingat tempat dan masa, kita sukar. Ya, kita jumpa orang. Rasa macam pernah jumpa, tapi di mana ya? Ha, dia nak keluarkan memori jumpa orang ni, dia kena cari tempat di mana dia jumpa. Bila tak kita jumpa? Bila kita pernah jumpa? Bila aku tersebut masa sekian-sekian di tempat sekian. Oh ya, sungguh-sungguh betul lah hang lah. So Tuhan jadikan minda kita ini dia tak boleh. Sebab tempat dan masa ini adalah relatif. Itu yang ulama ahli sunnah wal jamaah kata, kalau kita nafikan tempat itu totally, dia menafikan wujud. Menafikan wujud. Dia adalah khasais al-mawjudat. Benda yang wujud. Bukan kira Tuhan atau makhluk. Apa yang wujud. Whatever exists. Dia mesti melazimi. Dia ada tempat dan masa. So, kita tak boleh recover. Tak boleh, ingat balik orang yang kita pernah jumpa. Melainkan disebut kepada kita di mana kita jumpa, bila kita jumpa dia. Ini something that we need to look further. Dan memanglah ahli falsafah telah bahaskan benda ni, especially Kant, ya, telah bahaskan masalah time and space ini. Dan kita tahu bahawa Einstein menjadikan masa dan tempat sebagai dimensi yang berkait. You see? Yang berkait, masa dan tempat. Dia tidak boleh terpisah. Subhanallahil azim. Jadi hakikatnya hayiz, yang kita katakan hayiz, space, anggaran, tempat. Ialah tempat yang kita sebut tempat. Space secara mutlak. Tidak wujud, dia hanyalah wujud dalam minggu. Adapun tempat yang spesifik, bilik, ruang tamu, pejabat, rumah, kursi, di padang. Ini adalah tempat yang juz'i, yang hakiki. Tuhan di atas arash. Eh? Tapi nak kata atas arash ada tempat, tidak ada. Dia ada hal Tuhan, tidak ada lagi alam. Saya tak boleh bayang, saya tak pernah jumpa benda yang kita kata kita makhluk, kita terlingkung dalam alam. Kita hanya boleh bayang benda yang dalam alam. Kita tak boleh keluar daripada alam. Eh? Kita tak boleh keluar daripada alam. Jadi kita tak boleh terbayang benda yang wujud dan dia tidak ada lagi tempat. Sebab arash adalah kesudahan tempat. Atau Ibn Rushd kata arash kita tak bagi tempat. Ya? Kerana dia tidak lagi. Dia adalah kesudahan tempat. Dia adalah bumbung alam. Di atasnya hanyalah Tuhan. Jadi bila kita kata Tuhan di atas arash, Tuhan tidak lagi dilingkungi oleh apa-apa. Lepas tu kata Tahawi muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Jadi ini yang kita kena faham. Perbincangan tentang tempat ni bukanlah sesuatu yang menjejaskan apa kita kata akidah kalau kita tak bincang. Bukan benda yang mesti dipaksa kepada orang untuk menafikan tempat atau untuk isbat tempat. Yang penting isbat apa yang Quran Sunnah sebut. Dan makna sesuatu itu berada pada makan adami atau hayiz adami. Ialah maknanya dia wujud berseorangan. Tidak ada sesuatu selain dia. Jadi bila Ibn Taymiyah kata Tuhan itu tempatnya ialah makan adami. Tempat yang adam. Bersifat adami. Maknanya Tuhan tidak ada sesuatu yang bersama dengan dia. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjawab syubhat Ar-Razi. Wa qawluhu innal hayyiza idha kana ma'duman fa kaifa yu'qalu husulul jawhal fil ma'dum. Dan perkataan beliau,
kata Ar-Razi, jikalau hayiz itu sesuatu yang ma'dum, tidak ada, bagaimana boleh dibayang oleh akal wujudnya jauhar pada benda yang ma'dum, tidak ada. Mana tidak ada ialah tidak ada. Nothing is nothing. Nothing mana ada. Mana ada tidak ada. Tidak ada adalah tidak ada. Okey? Fayuqalu lahu, dijawab syubhat ini, innahum lam yuridu bikaunihi fil ma'dum illa wujudahu wahdahu min ghairi wujudin akhar yuhitu bih. Maksud mereka bahawa benda itu, sesuatu benda itu berada pada hayiz adami, ialah wujudnya ia bersendirian, tanpa ada benda lain yang wujud bersama dengannya melingkunginya. Lam yuridu annahu yakunu ma'duman ma'a kaunihi mawjudan. Bukan maksudnya benda itu tidak wujud dalam keadaan dia wujud. Bukan kita nak mengiyakan Mu'tazilah yang mengatakan di sana ada nothing, ada non-existence yang ada. Tidak, non-existent adalah tidak ada. Maka tidak ada adalah tidak ada. Mana boleh tidak ada adalah ada. Kan? Jadi maksud bila kita sebut, kalau kita kata arash ialah makan adami ataupun hayiz adami, ialah dia hanyalah anggaran akal. Dia bukan tempat realiti. Macam kita kata kalau saya duduk dalam bilik, mana bilik ini melingkungi saya, ya? Meliputi saya. Di atas kursi, kursi ini menampung saya. Tidak, Tuhan berada di atas arash bukan dengan makna itu. Ya, kerana di atas arash tidak ada lagi alam. Tidak ada lagi benda lain. Nothing yang exist bersama dengan Tuhan. Yang di atas arash hanya Tuhan. Tuhan sahaja. Tidak ada dah. Kita memang tak boleh bayang. Kita tak boleh bayang. Pasal akal kita tak boleh capai hakikat kunhi Tuhan. Ya? Kerana kita hanya terbayang benda yang ada di keliling kita. Dalam dimensi space and time. Yang terhad. Ya? Kita tak boleh bayang benda yang di luar daripada universe yang tidak terkait dengan hukum alam. Hukum alam. Iaitulah hukum yang Tuhan letak berkaitan dengan alam. Ini kita kena. Ini kita kena faham. Dan sebab itulah Al-Juwayni dengan Al-Baqillani sendiri menyebutkan bahawa Al-Hayyiz la yazidu anil jirmi nafsih. Ya? Al-Hayyiz tempat. Hayyiz taqdirul makan tidak lebih daripada benda itu sendiri. Sesuatu benda. Dan syubhat mereka adalah sesuatu yang bertempat memerlukan apa yang di bawahnya. Itu tidak kita dah sebut. Kita dah sebut bahawa isu tempat hajat itu tidak, telah diperjelaskan tidak betul. Ya? Kita dah jawab dah itu 4 usul syubhat akliyah itu. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahawa makna tempat yang dimaksudkan dengan tempat ni ada 2. Tempat kalau yang dimaksudkan dengan benda wujudi, benda yang memang ada, ya, ia adalah tempat. Arash, Tuhan di atas arash. Ya, itu adalah tempat. Tapi itu tidak melazimkan hajat. Sekarang you tak boleh terima kalau kita kata Tuhan bertempat di atas arash, kerana you menyangka kalau kita sebut bertempat, maka itu melazimkan Tuhan berhajat. Dan itu sudah kita jawab. Bahawa itu tidak lazim dan tidak betul. So, syubhat you bukan pada tempat, tapi pada hajat. Kemudian, kalau kita kata Tuhan itu arash di atas arash, tidak ada lagi tempat. Yang ada ialah Tuhan. Kalau kita kata tempat pun, dia hanyalah al-hayyiz al-adami. Itulah takdirul makan, anggaran tempat yang bermakna Tuhan itu sendiri. Zatnya sendiri. Zat Tuhan itu sendiri. Kerana akal tidak dapat mencapai sesuatu melainkan yang sesuatu itu terpisah daripada benda yang lain, mempunyai wujud yang tersendiri, melainkan dia terbayang sesuatu itu mempunyai space yang tersendiri. Tetapi itu pada takdir akal. Tapi hakikatnya di atas arash tidak ada lagi makhluk yang nak melingkungi Tuhan. Di atas arash hanya ada Tuhan sahaja. Tidak ada lagi benda lain. Ya, arash adalah kesudahan alam. Adalah the end of the universe. Alam ulwi dan alam sufli, kesudahan. Arash adalah bumbung bagi syurga yang paling tinggi, Al-Firdaus. Mana atas daripada arash tak ada apa dah. Tuhan je tinggal. Laisa fawqa al-arshi illa rabbuh. Tidak ada di atas arash melainkan Tuhannya sahaja.
Tidak ada benda lain. Jadi situ kita kena faham. Ya, itu konsep yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam masalah tempat. Jadi semoga apa yang disampaikan sepanjang kita ambil daripada awal kitab sampai ke sini dimudahkan kefahamannya kepada kita dan diberikan manfaatnya oleh Allah Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.